Ketua Panitia Ketua Panitia RBT daripada Sekolah Rendah di LMS. Saya rasa dengar ke suara saya? Ya Kak, dengar. Okey. Okey, terima kasih. So di sini kita sedang menunggu dan kita ada sekarang ni ada 62. Kita menjemput semua sekolah rendah iaitu lebih kurang ada 111 sekolah sepatutnya. Tetapi tak apa, kita tunggu dulu. Kita bagi masa dalam 2, 3, 4 minit untuk kita memberi laluan kepada ketua-ketua panitia yang lain ya. So kita bagi lagi 2-3 minit, saya rasa dalam 3-4 minit nanti kita akan mula semula. Okay. Alright. Okay. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Jadi kita akan mulakan sesi Google Meet ini iaitu tajuk dia seperti yang tuan-tuan perempuan dapat.
Maker Challenge kan. Maker Challenge. So sebelum saya pass the baton kepada Encik Go selaku peneraju tentang ini, saya ingin bercerita sedikit tentang latar belakang cadangan RBT Maker Challenge ini ya. So semua yang terpilih ini adalah daripada ketua panitia. So hari ini akan diberi taklimat tentang apa yang akan berlaku. Saya tak nak share sangat sebab kita tunggu Mr. Goh yang akan explain apa yang akan berlaku pada hari ini. Cuma di sini saya sekejap. Oh, ada. Okey. Tak apa. Masih dengar suara saya kan? Tiba-tiba pula saya tak ada ni, tapi tak apa. Dengar kan suara saya kan? Dengar Kak Yang. Okey. So di sini objektif dia adalah untuk mencungkil dan memupuk bakat murid-murid di dalam bidang penyelidikan dan pembangunan inovasi sains dan kejuruteraan dan matematik. Yang objektif yang kedua ni dia adalah untuk meningkatkan kemahiran praktikal murid, maksudnya hands-on, untuk mendorong kreativiti dalam menghasilkan projek RBT. Dan yang ketiga, meningkatkan kemahiran komunikasi, bukan hanya untuk meningkatkan kemahiran praktikal tetapi kemahiran komunikasi dan juga kemahiran sosial dalam proses pembangunan projek, because at the end of the ini students akan menghasilkan satu projek, dia akan present. Jadi sini kita akan tengoklah kemahiran di dalam teamwork. Jadi di sini ada character building pun akan ada. So part K 1N akan dipupuk melalui program inilah. Okey, di samping itu objektif ini adalah juga berfungsi sebagai platform kepada murid untuk mengemukakan idea kreatif dan membangunkan projek RBT untuk penemuan atau penambahbaikan sesuatu projek sedia ada. Jadi, apa yang kita nak buat ni? Saya dah cerita dah objektif dia. Lepas tu apa dia punya proses-proses dia saya tak cerita sebab saya nak tunggu Mr. Goh cerita dengan jelas. Ini biar suspend dulu. Tetapi saya bagi sedikit latar belakang. Program ini dia ada 3 fasa. Nanti Encik Goh dia akan explain lagi detail. Fasa pertama hari inilah kita bagi dulu penataran apa sebenarnya Maker Challenge ni. Lepas tu yang kedua, fasa kedua pula dia ada pengaturcaraan microbit. Lepas tu ada bengkel, sensor, bengkel motor. Lepas tu dia ada tarikh penghantaran video projek. Di sini pertandingan ni hari ini kita bagi penataran dulu. Lepas tu kita akan invite kepada sekolah-sekolah untuk mengambil bahagian dan kita akan memilih bagi dalam bentuk video projek. Nanti dia akan Mr. Goh akan terangkan macam mana video tu nak buat. Lepas tu fasa ketiga, kita akan pilih kita akan shortlisted dan kita akan buat secara bersemuka lah. Tempatnya kita tak pastikan lagi, kita ada cadangan lah nak buat kita akan buat di tempat-tempat sama ada di Dewan ke, di Aeon Mall ke ataupun di mana-mana lah yang bersesuaian dengan bajet dan tarikh juga kita lah. So insyaAllah semua peserta akan diberi sijil dan pemenang akan menerima hadiah. Hadiah tu kita tengok dulu sama ada bentuk medal ataupun apalah. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya berharap sangat-sangat selaku pegawai SSC Plus TVET daerah LMS, saya mengharapkan semua ketua panitia semua ambillah bahagian ini, cungkillah potensi pelajar masing-masing untuk mengambil bahagian sebab kita dah ada platform ini. Rugi kalau kita tak ambil bahagian sebab Mr. Goh ni kalau semua orang tahu dia adalah pemenang Cambridge. Kalau dia dah bagi ilmu,
kita cubalah belajar sesuatu daripada dia, dan ini adalah satu platform untuk kita macam saya kata tadi tu, untuk guru-guru juga ya, untuk guru-guru dan juga sekolah untuk membudayakan STEM dan juga pembelajaran abad 21. So saya rasa sekian sahaja daripada saya. Saya akan postkan dalam mesej ruangan chat kehadiran hari ini, dan saya tak lama berada di sini sebab saya ada satu lagi meeting, jadi saya bagi kepada Mr. Goh. All yours ya Mr. Goh. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Kak Yang. Okay, terima kasih Cik Yang atas peluang ni lah. Okay, so selamat sejahtera dan selamat petang. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang saya kasih sekalian. Nama saya Cikgu Goh Kok Ming, boleh panggil saya Goh saja. Saya dari SJKC Huarin 1. So, untuk sebelum saya memulakan, saya tahu semua cikgu busy tengah hari ini juga hari Jumaat. Jadi, saya tak berhasrat nak ambil masa yang panjang. So, izinkan saya tutupkan kamera sebab line itu kurang berstabil. So, sebelum saya bermula, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada PBD AMS, terutamanya Cik Yang selaku SISC, pegawai SISC plus TVET, sebab program ini berhasrat daripada zaman kata dari tahun lepas sampai tahun ni baru terjadi. Okay, so untuk tanpa membahayakan masa, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, rakaman ini saya akan dirakamkan. So untuk best, macam mana kata best resolution dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan boleh switch offkan mic dan juga switch offkan kamera supaya tidak terperangkap dalam rakaman nanti. Okay, so izinkan saya sharekan slide. Okay, so hari ini saya akan straight to the point saja dan akan terangkan kenapa ada ABD Maker Challenge ini dan kenapa tiba-tiba ada benda itu di mana ke sekiranya. Jangan risau, nanti saya akan terangkan satu persatu. Sekiranya tak ada apa-apa ada macam mana kata ada kemuskilan, nanti boleh tanyalah, nanti ada sesi Q&A. Saya akan cubalah sedaya upaya mana yang saya boleh. Okay, so izinkan saya share screen ya. Okay, so boleh nampak ya tuan-tuan dan puan-puan? Okay, kalau tidak saya besarkan sikit di sini. Boleh So, nampak dengan jelas. alright, terima kasih Kak Yang. So, saya teruskan. Okay, yang ni adalah kertas konsep ataupun maklumat pertandingan. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita kumpul bersama-sama dalam platform Maya ini. Dia tidak, macam mana kata, seperti dikatakan oleh Cik Yang, dia tidak wajib tetapi amat digalakkan. Okey, sebab yang ni akhirnya nanti apa yang terutamanya ada kita bila ABT kan, subjek tahun 4, tahun 5, tahun 6 dia ada projek. Apa kata kita ambil projek itu, update sedikit, kita masuk pertandingan. Menang kalah itu bab lain, tetapi at least apa yang mereka dihasilkan oleh murid-murid tersebut, dia adalah something dikembalikan. Selain daripada dapat TP dan sebagainya lah. Okey, itu yang hasrat pertama. Yang kedua adalah seperti yang dikatakan oleh Cik Yang, dia banyak objektif. Objektif itu dia terlalu, macam mana kata, tulis dalam on paper memang cantik, tetapi perlukan kita sama-sama untuk realisasikan je lah. Okay, so yang ni dinamakan ABT Maker Challenge. Peringkat daerah sahaja untuk tahun ni. Kalaulah kita berjaya, kita mungkin kita akan teranjak kepada zon ke, kepada negeri ke dan sebagainya. Tetapi itu tertakluk kepada sokongan dan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan. Itulah kenapa hari ini kita panggil dulu Ketua ABT. Saya Cikgu ABT. Okey, sebelum saya dipindahkan, saya Ketua ABT, tapi saya ilmu dalam dunia ABT itu masih sikit sajalah. Okey, alright. So okey, saya teruskan. Okey. So, tajuk ini merupakan satu challenge yang anjuran bersama dengan PBD AMS dan sekolah saya, iaitu STKC Hualien 1 Taiping. Mungkin tahun depan ada sekolah dia berminat nak anjurkan, sangat-sangat alukan. Okey, sangat-sangat dialukan supaya kita boleh kongsi bersama dan
tidak macam mana kata, tidak saya ambil lah semua dan sebagainya kan, kita berkongsi. Alright, baru benda itu berkembang. So rationalnya saya tak nak teruskan sebab tadi Cik Yang dah terangkan apakah rationalnya, setiap program mesti ada rationalnya. Rational senang saja, iaitu apa yang dihasilkan oleh murid itu dapat dilihat. The voice of the student can be heard. Okay, itu saja. Alright, so objektif saya pun tak tengok sebab objektif biasa lebih kurang sama dengan mana-mana pertandingan. Tetapi pertandingan ini adalah pertandingan boleh katalah watan LMS. Okay, so sasarannya adalah murid skora rendah tetapi hanya untuk tahap 2 iaitu 4, 5, 6 sahaja. Dia tak terlibat dengan tahap 1 sebab tahap 1 dia memang tak ada subjek RBT kan. Mungkin dia berminat tapi minta dia tunggu dulu. Okey, ini sasaran saja. Okey. So maklumat, yang ni yang paling penting. Maklumat ya, saya bermulalah. So, pertandingan ni adalah peringkat daerah saja secara online. Okey, dia ada 2 peringkat. Yang peringkat pertama adalah kita buat video, lepas tu hantar. Itu sahaja. Okey, video rakaman persembahan projek tidak lebih daripada 5 minit. Tetapi ada formatnya. Nanti saya terangkan ya. Okey. Lepas tu tema untuk projek ini ataupun tema projek yang perlu dihasilkan nanti adalah berdasarkan tema smart home. Pada mulanya kami berhasrat nak buat smart city, tetapi smart city itu namanya city kan besar dan mungkin tak mampu. Jadi kita mula start small, kita guna smart home. Jadi smart home tu sebesar mana itu tak ada had. Tak ada hadnya. Cikgu-cikgu boleh ada minat student tu nak buat sebesar mana tu, itu terpulanglah. Tapi smart home untuk mencapai SDG iaitu Sustainable Development Goal nombor 6, Clean Water and Sanitation, dan SDG nombor 7, Affordable and Clean Energy. Namanya smart home kan. Okey, boleh buat apa-apa. Itu adalah temanya dan SDG yang kita nak buat. Okey, kenapa nak susah payah ada tema dengan SDG sebagainya? Untuk maklumat cikgu-cikgu, memang kini trend semua pertandingan ada SDG, ada apa. Itu memang trend. Tetapi tema adalah smart home. Okey, so di sini bermulanya sekiranya tuan-tuan dan puan dah berminat, dah tahu nak ada projek, ada team. Okey, mungkin kita aim for team yang basic, yang baru bermula supaya memang satu hasratnya RBT challenge ini adalah menggalakkan student-student berpeluang untuk uh, melibatkan diri dalam pertandingan sebegitu. Okey, so pertandingan ini memerlukan kumpulan peserta mengenapasi satu isu ataupun satu masalah yang dihadapi dalam kehidupan harian berkaitan dengan smart home dan mencadangkan atau menghasilkan penyelesaian kepada masalah tersebut dengan menggunakan pendekatan inovasi robotik dan pengaturcaraan. Nampak susah kan? Yang paling senangnya adalah dapat kenapasi satu masalah dalam kehidupan harian yang berkaitan dengan smart home, lepas tu hasilkan satu projek inovasi. Yang challenge ni tidak berkaitan dengan apa, bukan tidak berkaitan, kurang berkaitan, dia bukan macam gambaran. Bila sebut inovasi robotik, bila sebut robotik, mesti cikgu-cikgu akan terfikir, oh saya nak bawa robot tu, nak bagi dia jalan-jalan tu. Tidak. Kali ini kita nak buat project based challenge. Maksudnya dia kena gunakan micro pengawal, microcontroller untuk projekkan. Okey, cikgu faham ah? Dia bukan ambil robot yang sedia ada, bagi dia jalan, bagi dia follow line. Tidak. Itu kita ke arah lain sebab kita nak kaitkan kembali kepada cerebrals. Okey. Satu masalah, satu cadangan penyelesaian. Okey, yang berkaitan dengan inovasi robotik dan pengaturcaraan. Okey, coding and robotics. Dan pertandingan ini adalah percuma. Okey. Tapi percuma-percuma pun, cikgu-cikgu setiap sekolah ada terhadnya untuk menghantar pasukan. Nanti paling-paling banyak pun kita terhad kepada 3 pasukan saja. Okey, 3 pasukan tu berapa orang satu pasukan? Okey, berapa orang cikgu? Nanti saya terangkan. Dan di sini adalah percuma. Tak ada implikasi kewangan. Kecuali kalau menang, nak pergi ke tempat pertandingan itu kena keluar duit sendirilah. Okey, so itu ada satu maklumat umum sahaja tentang pertandingan ini. Okey, lepas tu
syarat-syarat pertandingan. Okey, kalau cikgu rasanya saya cakap terlalu pantas tu, minta maaf lah, hari ni kita nak bagi dia cepat sikit supaya cikgu boleh fokus dalam 1 jam ke setengah jam gitu. Saya tak mahu cakap banyak-banyak, nanti cikgu pun lost focus. Okey, so syarat-syarat pertandingan adalah pertandingan tu terbuka kepada murid-murid skora rendah tahap 2 sahaja. Tak ada tahap 1, tahap 2 saja, 4, 5, 6. Kalau cikgu nak kata saya nak 6 saja boleh, boleh. Tahun 6 semua pun boleh, tahun 4 semua pun boleh, nak mix pun boleh. Okey, tetapi bilangannya adalah 2 orang satu kumpulan dan seorang guru mentor, iaitu guru pembimbing. Okey, mungkin cikgu akan tertanya-tanya, kalau 2 orang murid, okey, 2 orang murid dan seorang cikgu, bolehkah cikgu itu jadi mentor kepada 3 kumpulannya? Boleh, tak ada masalah, boleh. Tetapi benar berlaku, murid tu dalam sekolah yang sama, cikgu tu sekolah lain. Itu tak boleh. Dia kena sama. 2 orang murid dan cikgu tu datang daripada sekolah yang sama. Okey? Pernah berlaku. Okey? Bukan bukan kelakar kan, tapi pernah berlaku lah. Okey? 2 orang satu kumpulan dengan seorang cikgu. Apa-apa pun cikgu kena uruskan dia lah. Kalau cikgu nak kelakkan 3 pasukan, bermaksudnya 6 orang, satu cikgu, tak apa. 6 orang, 3 cikgu, tak apa. Tetapi kena datang daripada sekolah yang sama. Okey? C, ahli pasukan dan guru pembimbing mesti dari sekolah yang sama. Kalau didapati sekolah yang berbeza, datang daripada sekolah berbeza, terpaksalah kena disqualified. Okey? Kita bagi tahu awal-awal dulu, walaupun peringkat daerah, tapi kita berhasrat nak berkembangkan nanti. Okey, so sijil penyertaan disediakan kepada setiap peserta pertandingan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan rasa, adakah ini termasuk dalam PAJSK? Ini soalan hot kan, PAJSK. Ya, dia sijil penyertaan ataupun sijil pencapaian nanti akan diisukan oleh PBDMS. Bukan saya tanda tangan saya tak laku. Tetapi tanda tangan Tuan PBD itu bernilai. Okey, walaupun peringkat daerah, tetapi kita bayangkan kita bagi peluang kepada murid-murid yang baru nak meneroka, cikgu-cikgu yang baru nak merasai, itu satu peluang yang baik. Apa yang saya rasai sebelum saya itu macam mana kata, sebelum ni saya nak menunggukan peluang sebegitu. Gitulah. Okey. So nama yang tertera pada sijil berdasarkan butiran maklumat dilengkapkan semasa pendaftaran. Nanti saya akan share satu borang Google Form pendaftaran tu, cikgu lah lengkapkan tu sebab apa yang masuk dalam borang Google Form tu akan disimpan dan kita akan gunakan kalau cikgu teruskan habiskan yang tu, dah lengkapkan semua penghantaran material dan bahan-bahan tu, itu dapatlah sijil penyertaan. Don't worry about the siri, apa kata, projek saya itu remeh saja. Don't worry. Tak ada no such thing yang remeh-remeh. Semua pun bernilai. Okay. So pendaftaran akan buka pada 24 Julai. Ikutlah tentatif. Tetapi hari ini saya nanti akan sharekan borang Google Form. Tetapi cikgu boleh ambillah sedikit masa berbincang dengan Tuan Guru Besar dan sebagainya, guru-guru BT untuk berbincang sama ada nak hantar 3 tim ke, 2 tim ke, 1 tim ke, ataupun tak nak hantar, nak tunggu dulu, tidak mengapa. Dia akan buka dari 24 Julai hingga 1 September Jumaat pada 11:59 PM. Bagi dah. Sebab ada yang bertanya-tanya 1 September tu bila cut off point tu? 11:59 PM sebelum masuk hari 2 hari bulan September nanti. Okey. So pertukaran ahli kumpulan semasa pendaftaran tidak dibenarkan. Selepas daftar tak boleh tukar. Dia kena tally. Okey, kena tally. Pernah berlaku juga. Okey. Lepas tu kali ini walaupun nampak sangat banyak-banyak pertandingan kat luar kan. Kenapa? Mungkin ada satu persoalan yang saya nak rujuk kepada kenyataan ini. Mungkin ada cikgu-cikgu otai-otai di sini kata, kenapa dah banyak pertandingan kat luar. Kenapa cikgu Goh kita punya LMS nak wujudkan satu lagi? Sebabnya kat luar, pertandingan kat luar sana, ada yang dah masuk memang tahap kayangan.
Okey, memang tahap kayangan, tetapi di mananya kita berpeluang memberi peluang kepada cikgu-cikgu yang baru nak merasai, murid-murid yang baru merasai, itu je hasratnya je lah. Tetapi tidak bercangkar dengan mana-mana pertandingan sebenarnya. Kalau cikgu rasa saya dah nak hantar projek saya masuk ke pertandingan ini dan kita nak masuk kepada pertandingan seterusnya kat luar, tidak mengapa. Itu sama saja, cuma nanti cikgu pandai-pandailah ubah soal. Okey? Alright. So, pertandingan ini hanya satu kategori saja, iaitu kategori aplikasi. Bila saya kategori aplikasi, bila kita rujuk kepada silibus kan, semua aplikasi kan. Okey, kalau tak silap, kalau silap, sila tegurkan saya lah. Okey, semua kategori aplikasi kan. Jadi, apa yang mereka hasilkan boleh masuk dalam pertandingan ini. Okey, mungkin cuba luck. Tidak mengapa, cuba luck je. Okey. So satu, peserta hanya perlu dalam video itu kan, peserta hanya perlu mempersembahkan mempersembahkan macam mana kata, mempersembahkan penyelesaian robotik iaitu tadi ada masalah, solusi dia macam mana. Okey, dan solusi tersebut hanya boleh gunakan micro penggawai microbit iaitu microcontroller itu hanya boleh gunakan microbit. Kenapa microbit bukan Arduino? Okey, sebab bagi peserta mungkinlah okey, dia tidak bermazhab tak ada mazhab di sini, tak ada unsur mazhab-mazhab di sini. Okey, sebab kita ambil keputusan kita tetapkan guna microbit. Okey, microbit sahaja. Tidak boleh gunakan Arduino. Nanti Arduino kita tunggu tahun depan tengok macam mana ya. Okey, yang kedua, hasil karya ataupun projek mesti mempunyai elemen electromechanical iaitu motor. Okey. Nama grammar electromechanical. Motor, sensor dan perlu ada unsur otomasi. Bermaksudnya kita tak boleh ambil lah contohnya smart home mana kita letak satu kereta, kita robot di luar lepas tu kita coding bagi dia jalan. Tak mencapai tu. Okey, tak mencapai hasrat pertandingan ini. Okey, so ada elemen electromechanical, motor, DC motor ataupun yang gunakan servo motor terpulang, sensor, berapa sensor boleh digunakan nanti saya terangkan, automasi. Okey, setiap hasil karya projek hanya boleh gunakan 3 set pengawal microbit saja. 3 set microbit sahaja. Maksudnya dalam satu projek itu, bayangkanlah kita sama-sama bayangkan, bina dah satu rumah, lepas tu hanya boleh 3 set microbit, iaitu papan microbit tu hanya boleh 3. Kita fix kepada 3. Sebabnya, ada muncul satu kemuskiran. Okay, pernah berlaku ni, kisah benar. Ada sekolah, dia katakan dia sekolah besar. Dia bermampu untuk hasilkan satu projek dengan 10 microbit. Ada yang sekolah baru nak merasai dalam sekolah tu hanya 2 set microbit. Jadi sudah tentunya 10 set microbit itu akan menang kan. Jadi di sini kita tetapkan 3 sahaja. 3 set microbit sahaja. Kalau nak kurang tu boleh ke cikgu ko? Boleh. Tidak bermasalah. Tetapi sebanyak adalah 3 set. Okey, 3 set saja. So, dan satu lagi, papan lanjutan. Okey, papan lanjutan. Papan lanjutan microbit. Microbit, tahu kan cikgu-cikgu yang microbit tu macam mana nanti saya tunjuk. Okey, papan lanjutan microbit, advanced kit ataupun extension board tidak dibenarkan. Apa itu? Nanti saya tunjukkan dalam satu PowerPoint lagi. Itu tidak dibenarkan. Dia hanya boleh gunakan original microbit. Tetapi basic bit microbit adalah dibenarkan. Apa benda tu? Okey, kejap. Saya tunjuk Ini KOV dulu. Cikgu stay tune Okey. Advanced kit tidak boleh digunakan terlalu advanced tu adalah board extension board tu. Banyak-banyak. Cikgu ABD Otai ni dia tahulah extension board tu. Satu board saja tak kisahlah berapa set microbit, satu saja boleh kau tim semua. Tapi tidak, kita bagi yang normal Okey, pertandingan ini dijalankan secara berperingkat. Kita ada 2 peringkat saja cikgu-cikgu. Okey, peringkat yang pertama secara online. Okey, saya faham cikgu banyak kerja. Semua cikgu banyak kerja, saya faham. Dan kita penuh dengan tambahan lagi kita berada dalam musim bersukan. Jadi,
secara online saja. Dalam online itu bukan 2 minggu, 3 minggu, kita bagi satu bulan lebih. Supaya video tu apa yang nak hasilkan tu adalah tip-top lah, memenuhi kepuasan cikgu-cikgu dan anak murid anda lah. Okey, so peringkat pertama dijalankan secara dalam talian. Okey, dan peserta hanya perlu hantar video rakaman pembentangan mengikut format. Ada formatnya. Okey. So cikgu-cikgu jangan risau kalau termiss talimat ini, saya akan sharekan recording dan juga sharekan Google Site nanti untuk cikgu nak rujuk. Okey. Pembentangan hanya dalam bahasa Melayu saja. Okey, bahasa Melayu BM bukan BI. Okey. Kami tentukan dalam bahasa Melayu. Semua orang boleh bercakap bahasa Melayu kan. Itu saja hasratnya. Lepas tu yang kedua, video pembentangan perlu upload dalam YouTube dan letak sama unlisted dan pautan YouTube tersebut perlu hantar ke dalam Google Form penghantaran sebelum 1 September 2023 Jumaat 11.59. Bagi detail sikit, saya tak boleh bagi sampai saat lah, sorry. Okay, so YouTube hantar. Okey, apa dalam tu kandungannya juga saya sediakan dalam maklumat am nanti. Sebab sekali ni saya nak berikan satu gambaran. Okey. Kandungan video mesti terdiri daripada unsur berikut. Aturan unsur bergantung kepada kreativiti peserta. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan tanya, kandungan video itu tidak lebih daripada 5 minit. Dalam tu saya nak letak apa ya? Itu soalan famous. Okey, famous sungguh. Okey, so satu, pengenalan ahli kumpulan, nama sekolah, wajah ahli kumpulan perlu ditunjukkan dalam persembahan projek. Maksudnya bila buat introduction kena rakam wajahnya. Saya tak praktikal macam mana tak particular terhadap nak guna green screen ke, nak guna macam mana ke, nak rakam dengan high tech ke, low tech ke, itu terpulang kepada kreativiti tuan-tuan dan puan-puan dan cikgu-cikgu dan para peserta nanti. Nak buat green screen ke, boleh. Tak nak buat green screen ke pun boleh. Tapi janji kena nampak wajah ahli kumpulan. Jangan bertopeng ya. Tak payah bertopeng, tak payah pun bersolek. Okey, natural sahaja. Okey. Tambah-tambah lagi ada yang buat cosplay. Okey. Satu, wajah pengenalan. Okey, pengenalan bermaksudnya nama je lah. Saya siapa, nama sekolah, dari mana, ini projek. Saya yakin dan percaya biasalah. Semua cikgu-cikgu yang pernah menghantar murid, melatih murid itu dah tahulah format pengenalan tu. Tapi tak payahlah nak ucap kepada terima kasih kepada tuan guru besar dan sebagainya. Itu tak berkaitan ya. Okey. So yang kedua, penerangan berkaitan dengan masalah ingin diselesaikan. Kena wujudkan masalah, iaitu problem statement. Problem statement. Okey. Satu kenyataan sahaja. Tapi persembahan problem statement itu adalah terpulang kepada kreativiti tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So seterusnya adalah bila dah selesai, bila dah ada pengenalan, dah tahu dah masalah, inilah solusinya, iaitu keupayaan fungsi robotik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Okey? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan nak nyatakan apa fungsi tambahan, apakah keunikan robot tersebut, apakah keunikan inovasi robotik anda. Itu terpulang boleh nyatakan. Contohnya, bila kita dah siap, ini boleh control dengan guna handset, guna apps. Itu fungsi tambahan. Itu terpulang lah. Okey, so format yang dibenarkan bagi rakaman video adalah WMV, MP4, MOV. 3 saja. Okey, bukan WWE WMV, MP4, MOV, sorry ya. Resolusi video ditetapkan Full HD. 1080p. Kalau cikgu nak rakam gunakan handset, boleh. Boleh set up guna handset siap-siap dah. Sekarang saya yakin dan percaya semua handset hebat-hebat. Tak ada yang Nokia 3310. Tiada dah. Okey, yang ada pun itu nak mengelakkan escape kan daripada kerja-kerja gurau saja. Full HD 1080p dalam bentuk landscape. Jangan buat portrait. Portrait itu sesuai untuk TikTok. Okey, YouTube kita gunakan landscape. Okey, landscape ya. Okey.
Dan bahan sumber dalam penghasilan video seperti gambar dan video yang diambil dari mana-mana laman web perlu dinyatakan pada pautan sumber dan hak cipta. Maksudnya, berhati-hati dengan copyright. Okey, saya tidak berhasrat dah nanti bila upload dalam YouTube nanti kena ban. Okey, tapi kena nyatakan pada akhirnya ada kredit lah ambil dari mana dan sebagainya. Tak panjang pun 2 3 saat menyatakan wujud, orang pun nampak dia macam mana kata, jiwa dia pun tersemburlah. Dia berasa sejuk sikit ada orang beli kredit daripada dia. Okey, so di sini ikut je cikgu boleh ikut je format. Kalau cikgu mungkin ada persoalan, kalau cikgu kau saya dalam 5 minit itu nak keluar daripada format ni boleh tak? Boleh, terpulang kepada cikgu. Tetapi yang ni the best lah sebab dia ikut rubrik nanti. Juri akan menilai video hasilan cikgu ikut rubrik. Rubrik dan ini adalah ikut rubrik. Faham kan? So memudahkan juri, dia akan memudahkan kehidupan semua orang. Okey. So keputusan penjurian adalah muktamad. Sebarang aduan tidak akan dilayan. Biasalah standard. Itu adalah pusingan pertama. Okey. So pusingan pertama tuan-tuan dan puan adalah secara online. Okey, 5 minit, tak lebih daripada 5 minit. Aturan pun dah sedia dan bila dah siap hantar sebelum 1 September. Itu sahaja untuk peringkat pertama. Malahan untuk peringkat yang kedua, pasukan top 10. Dalam semua tu, tak kisahlah ada 50 ke pasukan ke, 100 pasukan ke, 1000 pasukan ke, tetap akan pilih keluar pasukan top 10. Okey, top 10 daripada keputusan peringkat pertama akan dihubungi untuk menghadiri persembahan ataupun perbentangan projek secara bersemuka untuk live judging bersama dengan barisan panel penilai yang ditetapkan. Okey, live judging. Seperti yang dikatakan oleh Cik Yang tadi, tempat masih KOV, tak tahu lah kat mana, kita sengah berusaha untuk dapatkan satu tempat yang sesuai. Nak Taiping Mall pun cadangnya nak Taiping Mall. Okey, untuk peringkat kedua supaya top 10 ini diraih. Saya dalam pertandingan ini ada apa-apa nak bagi. Cuma nak bagikan macam mana kata experience. Experience. Okey, experience. Okey, experience kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita apa yang dihasilkan dapat diraih. Kalau memang tak dapat, nanti kita akan cari tempat lain lah. Okey. So, sesi penilaian nanti untuk peringkat 2, setiap pasukan berdurasi 8 minit. Tadi 5 minit video, tapi untuk yang round kedua adalah 8 minit. 5 minit persembahan, 3 minit soal jawab bersama dengan panel pakar panel nanti. Okey? Berbeza sikit formatnya dan jangan risau soalan-soalan yang akan ditanya tu tak pelik. Saya dah pasal mereka tanya soalan yang tak pelik-pelik. Okey? So no worry. Dan keputusan penjurian adalah muktamad. Okey? Sebarang aduan tidak akan dilayan. Biasalah standard kan. So ada 2 peringkat. Satu peringkat ada masa panjang. Bermula minggu depan Isnin sampai 1 September. Berapa lama tu? 1 bulan lebih. Okey, kita ada masa lagi lah. Dan kebetulan bila cikgu rujuk kepada buku teks nanti, dia dah masuk kepada projek-projek kan. Kalau cikgu-cikgu yang telah masuk dalam coding dalam projek itu, kita boleh berfokus lah. Jadi, macam mana kata, one stone kill many birds. One stone kill many birds. Okay. So untuk tu mungkin cikgu-cikgu akan tanya, alamak saya kali pertama nak pegang micro:bit. Tak pernah lagi saya pegang. Tak pernah lagi saya train. Jadi kita ada 3 frasa seperti yang dikatakan pada awal-awal lagi kan. Tarikh penting program ini kita ada 3 frasa. Frasa pertama adalah hari ini. Okey, hari ini dan pendaftaran kita mula. Tapi hari ini kalau cikgu dah dah rasa ambil keputusan nak join, boleh je isi form tu. Nanti saya akan share up form dan share up group Telegram supaya kita boleh berhubung dalam tu. Tapi di sini saya mohon jasa baiklah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada kemusykilan kita nyatakan dalam group nanti. Tapi kalau bolehlah jangan PM tepi supaya kita nak share semua tu dalam group tu supaya semua orang tahu. Tak ada soalan yang berulang nanti. So untuk frasa 2
iaitu bermula 29 Julai. Okey, kita planning, okey. Mungkin kita nak tak dapat, tapi kita ada 3 bengkel secara percuma untuk tuan-tuan dan puan-puan ataupun cikgu-cikgu ataupun mana-mana sekolah yang menyertai pertandingan untuk pendaftaran tu. Okey, kita akan ada bengkel asas pengaturcaraan. Asas saja, tak ada advance asas. Gunakan Macode, sensor, motor, itu tarikh-tarikhnya dan tarikh akhir untuk hantar adalah 1 September. Ini adalah kita buat macam mana kata, nak membantulah, nak membantu cikgu-cikgu, walaupun saya tak berapa mahir dalam benda-benda ni, tetapi saya akan dapatkan penceramah yang berkaliber lah untuk membantu. Kalau cikgu-cikgu di sini otak-otak sudi macam mana menyumbang, membantu dan memudahkan urusan ni amat-amat dikalahkan. Okey, boleh hubungi dengan Cik Yang lah. Cik Yang bos lah. Okey, saya kuli. Okey. So untuk fasa ketiga nanti adalah pencurian. Bila dah hantar tu kita ada pencurian, kita ambil 2 minggu sebab juri-juri yang macam mana kata, dijemput adalah daripada pihak guru, wakil industri dan juga pensyarah. Jadi mereka perlukan masa untuk buat pencurian dan okey, so 2 minggu dan kita akan umum, okey, kalau Tuhan izinkan tak ada apa-apa halangan adalah pada 25 September 2023. Okey, akan buat hebaran program nanti. So pembentangan top 5 kita berikan sebanyak 5 hari lah. Mungkin akan buat perubahan dan sebagainya dan penyampaian ada pada 30 September sebelum masuk Oktober. So 3 frasa sahaja dan jurinya jangan risau. Peringkat pertama juri, peringkat kedua juri adalah berbeza. Okey, dan kita minta daripada wakil industri dan juga pensyarah di universiti dan cikgu-cikgu yang macam mana kata memang dia hebatlah dalam bidang ini. Saya dikecualikan. Saya tak boleh. Yeah. Alright. So, gurau sajalah. Tak layak lagi. Okay. So, 9. Modus operatornya adalah 3 bengkel secara dalam talian free. Cikgu-cikgu mana yang mendaftar boleh join in untuk dapatkan ilmu pada akhirnya kalau kata tidak mampu nak hantar, tidak memaksa. Okay. So, pautan nanti akan diberikan untuk join group Telegram. Ini. Okay. Yang ni. Saya sharekan link ni dalam nanti cikgu tekan je join in, okey. Saya sharekan link Telegram ini dalam live chat. Okey, supaya cikgu-cikgu boleh masuklah kalau berminat untuk ni. Dalam tu dah saya sertakan semua bahan-bahan. Okey, jap. Saya nak kembali. Alamak. Okey. So, saya dah share link pautan Telegram. Okey, itu satu. So, dalam urus setia ni, saya ada selaku pengurus program. Saya diberi amanah lah sebagai pengurus program ataupun penyeras program saja. Saya ulang sekali, kalau cikgu pada tahun depan ada dah tanam azam nak buat kan, nak jadikan penganjur, boleh. Saya akan kongsi semua bahan di sini supaya program ni dapat berterusan membantu kepada anak murid itu yang nak membantu anak murid saja, tidak ada apa-apa niat. So penasihat teknikal saya pun jemput Mr. Kenneth Kang dari Interact Education untuk jadi penasihat teknikal. Dan di sini saya ingin tekankan saya bukan salesman kepada mana-mana pihak. Jadi kalau cikgu nak dapatkan microbit dari mana-mana, itu terpulang kepada cikgu. Okey. Kalau nak beli dari Celtron pun dapat, nak beli dari Shopee, ada banyak-banyak pihak. Okey, boleh. Tapi saya tak nak tentukan di mana kamu boleh dapatkan. Okey, Mr. Kenneth walaupun dia ada, tetapi dia sudi. Saya dah bagi tahu dia sudi untuk menjadikan penasihat teknikal untuk membantu cikgu-cikgu nanti. Okey, itu saya kena make disclaimer lah. Okey, so pendaftaran adalah orang ini, okey, bermula dan pertukaran nanti saya ingin tekankan sebab pertukaran ahli kumpulan ini biasanya akan menyebabkan masalah. Okey, tidak dibenarkan selepas pendaftaran. Jadi, adalah masa lagi cikgu boleh fikir, bincang siapa nak hantar. Okey. Alright.
Okey, so penghasilan hasil karya projek pun saya telah sediakan. Kalau cikgu rasa hari ini saya dah ada projek, saya nak hantar, itu terbaiklah, memang mantap. Okey, alright. So proses penilaian, ini yang paling penting kan. Bila dah cikgu kau sebut banyak-banyak tu kan, apalah nak buat penilaian. Okey, proses pencurian dan penilaian adalah dijalankan secara dalam talian untuk peringkat pertama secara online, asynchronous, tidak bersegerak. Okey, dan secara bersemuka, segera. Okey, secara peringkat, untuk peringkat kedua, secara bertepatan bersemuka bersama dengan barisan panel nanti. Okey, terdapat 2 peringkat tadi yang cikgu katalah. Peringkat pertama akan tentukan top 10 projek terbaik. Kedua, juri daripada pensyarah IPT, wakil industri dan guru. Jadi ada pihak guru, ada pihak industri, ada pensyarah. Gabungan antara teori dan praktis supaya apa yang cikgu hasilkan, apa yang anak murid hasilkan itu tidak dikatakan bias lah mana-mana pihak. Okey. Okey, untuk kriteria penilaian pertama dan kedua adalah sama. Jadi persembahan video 20%, demokrasi pula. Demonstrasi keberfungsian hasil karya ataupun projek 30%, fungsi tambahan dan keunikan 20%, kreativiti rekam bentuk 20%, pengaturcaraan 10%. Jadi dalam tengok pada kriteria penilaian tu, agak-agak cikgu dah kena 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 ikutilah apa yang ada. Okey? Dari di situ. Jadi keberatan yang paling besar itu adalah demonstrasi keberfungsian hasil. Kalau itulah masalahnya, tentukan masalah, selesaikan masalah tersebut. Okey. So hadiah dan sijil. Okey. Dan. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, Johan akan dapat sijil pencapaian dan pingat. Naik Johan pun ada sijil pencapaian dan pingat sampai tempat kelima, top 5. Top 6 ke top 10 akan dapat sijil pencapaian sahaja dan yang lain akan dapatkan sijil penyertaan untuk yang mana kata yang tak termasuk dalam top 10. Okey, itu sijil semua akan di-issue oleh PBD MS. Okey, untuk tahun ini yang dapat. Tetapi saya akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan tajaan daripada mana-mana, okey, mana-mana syarikat ataupun association ke ataupun society ke untuk dapatkan hadiah bagi Johan. Paling-paling lah, paling-paling tidak lah Johan, naik Johan ketiga. Kalau boleh saya nak bagikan top 10 semua tu lah. Itu yang saya cuba usahakan, tidak terjamin tetapi saya usahakan. Okey. Alright. Tapi yang setakat ini tertera pada ni adalah betul adalah, jangan risau. Okey. Okey. Lepas tu implikasi kewangan tiada, percuma. Okey, percuma. Okey, penutup saya rumuskan dan berharapkan semua dapat membantu, bukan bantu saya, bukan bantu pertandingan itu terjadi ke tidak, membantulah anak-anak murid kalau ada hasil karya projek anak murid yang rasa boleh masuk dalam pertandingan, why not kita cuba. Itu je hasrat utama bagi program ini. Dan ini adalah percuma dan macam mana kata, dia mana kata, okey, berilah peluang kepada anak murid dan juga berilah peluang kepada semua cikgu-cikgu yang berminat lah. Gitu sajalah. So, itu adalah penutup. Di sini saya akan sharekan maklumat, bukan sharekan maklumat, sharekan link-link untuk masuk dalam grup tersebut. Dalam grup tersebut saya telah sediakan Google Site dan semua tu dah masuk dalam tu. Cikgu-cikgu boleh tampak tak dalam yang history sebelum tu. Kalau tak nampak nanti saya repost dalam tu. Di sini juga saya letakkan shortcut terus. Dapatkan yang form-form tu di sini. Okey, supaya cikgu boleh dapatkan lah. Alright, sekejap saya share. Share di sini. So di situ saya dah share out Google Site pertandingan, maklumat RBT dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, maklumat tu belum lagi saya kemas kini. Okey, ada sikit perubahan.
borang pendaftaran pasukan sekolah, borang penghantaran hasil karya projek pasukan sekolah. Dan di sini saya ingin maklumkan, email yang digunakan itu seboleh-bolehnya gunakan email terima supaya kita boleh berinteraksi dan semuanya. Okey, so itu belum nampak Kak Terry. Okey, dia dah nampak. Terima kasih Cikgu Sawes. Okey. Cikgu saya dah repost balik dalam tu. Okey, so saya akan stop sharing sini sekejap dan saya nak sharekan apa bahan-bahannya boleh digunakan dalam pertandingan nanti. Sebab ini sensitif sebenarnya. Okey. Alright. Okey. So saya share di sini. Cikgu boleh nampak ke skrin saya kan? Okey. Alright. Okay, so di sini cikgu, ini adalah satu set. Saya macam mana kata? Ini satu set micro:bit yang basic lah. Okay, boleh kata nak RBT kit ke macam mana. So di sini adalah papan micro:bit lah untuk okay, papan micro:bit adalah yang ni. Ini yang sangat basic dan di sini ini yang nampak tu adalah basic kit. Tadi saya nyatakan 3 set RBT. Maksudnya 3 papan microcontroller. Satu papan microcontroller boleh guna 3 microcontroller. Okey. Lepas tu cikgu boleh buat apa-apa dengan microcontroller tersebut. Alright. So ini basic set untuk projek anda. Mungkin cikgu kata nak tambah sensor ke apa ke. Tadi saya katakan advanced kit. Janganlah terlalu advanced tu. Okey, masih boleh nak tambah. Ini ada basic kit. Okey, basic kit. Okey, basic kit. Ini adalah sikit advance tapi tak advance sangat. Okey, ini pun terhad kepada 3 set sajalah. Boleh gunakan macam contohnya ada sensor apa? Ada ultrasonic, ada nak sensor button ke, extra button ke, ada sensor IR ke. Okey, itu apa macam infrared ke, itu masih boleh lagi lah. Jangan advance sangat guna Bluetooth. Okey, itu tak boleh. Alright. So ini adalah 2. Kat mana boleh dapatkan? Saya tak nak macam mana kata terhad kepada mana-mana cikgu nak dapatkan. Seboleh-bolehnya guna apa yang ada di sekolah. Itu saja. Okay. So ini adalah basic kit. Tadi saya ada nyatakan extension board tidak dibenarkan. Ini adalah extension board. Okay. So di sini adalah motion board, motion beat tidak dibenarkan. Sebab satu board saja dia dah boleh power up banyak-banyak tu. Ada orang masuk ting-ting tu kejap ada orang knock tu. Okey. Sekejap. Okey. So di sini motion beat tidak dibenarkan. Ini adalah sangat advanced tentang extension board. Satu saja nampak banyak-banyak tu kan. Dah boleh power up 1, 2, 3, 4, 5. 5 motor. Okey, tak boleh. Yang ini juga untuk micro:bit not excluded. Yang ini bukan. Motion beat dan reka beat. Reka beat juga tidak dibenarkan. Ini juga extension board. Okey. Dan dia power pun lain. Okey. Tak boleh. Ini tak boleh. Manakala kalau cikgu nak memudahkan anak-anak murid, boleh guna yang ni basic beat. Dia sama je ke micro:bit. Cuma kalau dululah bayangkan kalau guna micro:bit yang ni kan, dia kena guna kau clip ke, nak gunakan apa ke, susah nak pasang jumper kan semua kan. Ini boleh gunakan basic beat untuk memudahkan pasangan nanti, pemasangan wire, gunakan jumper kan semua boleh. Tetapi cikgu-cikgu ini boleh dapatkan di mana-mana lah. Kalau nak dapatkan yang senang, dapat di Cytron saja. Jangan risau, saya tak ada hubungan dengan Cytron. Okey. Okey, tak dapat convention pun. Alright. So ini memudahkan anak-anak murid nanti nak buat pasangan. Pemasangan wire nak bagi dia cantik, itu boleh gunakan basic beat. Dia sama saja dan 3 port. Okey. So 3 port untuk tambahkan sensor paling banyak pun saya semaksimum pun 9 saja. Itu adil untuk semua orang. 3 set. Okey. Kalau cikgu kata sekolah saya macam mana kata PCG tak cukup lah, hanya satu basic kit saja ada, boleh gunakan, tidak bermasalah. Okey, yang basic tak semestinya akan kalah kepada yang advance. Okey. Okey, kita tengok kepada kebijaksanaan juri nanti. Alright. So ini adalah saya nak kongsi. Di sini
extension board tidak dibenarkan. Nanti bila nampak extension board ataupun adanya extension board pada projek tersebut akan dibatalkan secara automatik lah. Okey, saya nak nyatakan kenyataan ini di sini. Alright. So, itu sahaja untuk komponen-komponen yang boleh digunakan dan saya dah terangkan tentang maklumat am dan di situ saya dah kongsikan borang Google Site semua dari situ. Jadi apa-apa cikgu kalau ada kemuskilan boleh nyatakan dalam grup nanti. Okey, itu sahaja untuk taklimat hari ini. Sebelum saya tamat, sekiranya cikgu ada kemuskilan boleh nyatakan dalam grup chat. Okey, saya akan cuba sedaya upaya untuk menjawab. Kalau tidak, saya akan berbincang dengan penasihat teknikal untuk dapatkan solusi yang terbaik. Okey. So, cikgu ada apa permasalahan dan saya suka cerita saya share balik link kehadiran. Sebab tadi ada yang cikgu dah masuk dalam ni. Okey, saya akan share balik link kehadiran di sini untuk cikgu-cikgu untuk petang ni. Okey. Okey. So, cikgu-cikgu ada kemuskilan atau permasalahan boleh saya nyatakan di sini. Sekiranya tidak, okey, kalau ada lagi masalah boleh nyatakan dalam Telegram dan saya dah sukacita ingatkan semula, saya dah share link-link semua tu dalam Telegram. Cikgu boleh join grup Telegram supaya kita boleh hubungi pada masa akan datang. Dan jangan risau, yang ni tidak, macam mana kata, tidak menekankan cikgu. Mungkin cikgu-cikgu akan rasakan, oh ini salah satu tambahan, bebanan dan semua kan. Cikgu jangan risau, ini tak ada paksaan. Dan kalau cikgu lihat kepada buku teks nanti, sebenarnya kita akan masuk dalam buat projek. Jadi kita boleh guna je projek anak-anak murid untuk masukkan nanti. Memberi nilai kepada projek anak murid sebenarnya. Okey, so itu sahaja daripada saya. Saya minta maaf sekiranya terdapat kekasaran bahasa ataupun kekhilafan kata. Okey, so saya minta maaf. Semoga semua sihat sentiasa. Sekiranya tidak ada persoalan, cikgu-cikgu boleh kita akan tamatkan Google Meet pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kak Yang pun dia dah leaving. So cikgu-cikgu kita dah tamat semua. Okay, kalau ada masalah, kita nyatakan dalam group Telegram. Okay, so that's it. Thank you so much, cikgu.